أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita teruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh. Dan kita alhamdulillah kita sampai pada fiqhul mawaris ataupun faraid yang kita dah bincangkan dengan panjang lebar, dan kita dah tengok berkenaan dengan orang-orang yang wajib mendapat habuan di kalangan keluarga seseorang itu. Yang Nabi kata dalam 21 orang satu kumpulan, dan setiap mereka ni terbahagi kepada bahagian-bahagian yang berbeza. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8, ada dapat 2/3, ada yang akan dapat 1/3, ada dapat 1/6. Kita dah bincangkan 6 kumpulan berkenaan. Sebenarnya saya tadi nak print dah benda ni, suruh Imran print kan, tapi 47 muka surat. Saya dengar 47 muka surat cuma macam banyak dah pula. Okey, dengar sini. Ya ke? Tak apa, biar. Tak ada masalah. Biarkan. Jangan sekat ni. Jadi 47 muka surat banyak. Saya tak kisah. Tak apa ke buat sekeping ataupun nak kena buat 2 muka surat, dua-dua. Macam mana? Ha? Banyak pun tak apa. Banyak tak apa Tak apa tak kisah. Tak kisah, saya bagi tahu dia orang. So print. Saya nanti ambil. Tapi minggu depan saya tak ada. Ponteng lagi. Okey. Dah ada ni, saya ambil cuti. Ini Selasa kelas ada, Rabu tak ada, Khamis tak ada. Selasa ada, tapi Selasa pagi lah. Rabu, Khamis tak ada. Jumaat memang tak ada kelas lah. Sabtu pun tak ada. Siapa tak kelas Sabtu pun minggu depan tak ada. Okay, baik. Anyway, dengar Jadi kita dah ambil hari tu, kita dah bincangkan berkenaan dengan faraid ini. Kita ambil yang ni kan, saya try buatlah buku, kemudian kita bincang pula yang ni supaya dapat gambaran sebenar. Pasal dalam buku tu sebenarnya dah habis. Dan tajuk buku sebenarnya dah habis, dah habis bincang dah berkenaan dengan orang-orang yang dapat fardu dan sebagainya. Dan bahkan ujung tu dah sampai kepada tajuk berkenaan dengan wasiat dah. Wasiat ada sampai wasiat dah sebenarnya. Muksad 156. Muksad 156. Dan tu dah bincang sampai peringkat tu dah. Tu buku apa? Tazhib ke? Tazhib tu buku kita Arab dia. Siapa nak beli Arab tu yang cukupnya. Yang ni kita photostate. Yang tu yang betul asalnya. Baik. Jadi kita tak masuk wasiat lagi. Kita insya-Allah hari ni kita akan ambil contoh pengiraan. Contoh pengiraan. Kalau kita dah belajar dah, setengah ada 5 orang akan dapat setengah. Kemudian bila kita bincang berkenaan 1/4, ada 1/4 ada 2 orang yang akan dapat 1/4. Kemudian kita bincang berkenaan dengan 1/8, satu kumpulan saja. Kemudian bila dibincang 2/3, ada 4 kumpulan. Kemudian bila bincang berkenaan dengan 1/3, 2. Kemudian 1/6 ada 7. Okey, so jadi sekarang kita akan ambil contoh-contoh macam mana penyiraan tu dibuat. Okey. Dan buku yang kita ambil ini ada Matan Rohabiah, dia besar sikit Buku ni besar. Memang asal dalam pengajian faraid ni, mula-mula anda belajar berkenaan siapa dapat. Kemudian anda kena tengok perkiraan dia macam ni dibuat. Okey. Jadi kita dah bincangkan berkenaan siapa dapat setengah. Dapat setengah ni ada 5 kumpulan. Suami, itu lelaki lah. Kalau isteri dia mati, okey. Kemudian kalau isteri tak ada anak, kemudian anak perempuan kalau berseorangan, tak ada adik-beradik lelaki berkongsi dengan dia. Cucu perempuan kalau tak ada anak pada si mati, dan juga dia berseorangan saja, tak ada adik-beradik lelaki yang berkongsi dengan dia warisan harta berkenaan. Adik-beradik perempuan yang seibu sebapa, adik perempuan sebapa dengan si mati, dengan syarat-syarat yang kita terangkan. Baik. Masalah-masalah dekat sini masail an fardin nisfi. Masalah-masalah berkenaan fardu yang setengah. Contoh pertama, dia bagi zauj suami Zauj suami, ibu, syakik, inilah adik-beradik lelaki bagi si mati. Mana ini suami si mati, mak si mati, dan juga adik-beradik seibu sebapa dengan si mati. Okey. Baik. Dia kata lizauji an-nisfu. Untuk suami ini dapat setengah. Kenapa? Li adami wujudi far'un waris. Kerana tak ada fara' bagi waris. Mana waris tu tak ada orang di bawah dia. Ikut kalau carta kita buat dari tu, yang kita boleh lihat adalah mana hilang pula. Okey. 1/3.
mak bapak, adik-beradik. Okey. Okey, suami ni tak. Kat sini. Okey. Dengan contoh yang kita tunjuk ni. Okey, nah contoh ni kan. Mana suami ni akan dapat setengah. Bila setengah pula. 1/4 ni bukan ni. Okey, ni. Ni macam ni. Bila mana apa? Dia kata dalam buku tadi, dia kata untuk si suami 1/2. Kenapa? Kerana tidak wujudnya cabang pada waris. Mana waris padang pada cabang waris. Cabang waris maksud dia orang yang di bawah pada si mati ni. Cabang dia tak ada. Dia tak ada anak baik dengan si suami suami dia ataupun dia tak ada anak dengan orang lelaki lain. Kalau macam kita kata, kalau anak haram sekalipun, maka benda tu akan menyekat si suami tadi dia dapat. Dia tak semestinya. Untuk perempuan tidak diwajibkan, tidak dimestikan mesti anak tadi dalam pernikahan yang sah. Pasal memang anak tu anak dia, mana anak orang lain dah. Tapi kalau lelaki lain, lelaki pengesahan anak tersebut nasab kepada dia dan juga pewarisan harta kepada dia hanya berlaku kalau sekiranya anak tadi adalah anak yang sah dalam pernikahan yang sah, bukannya dalam luar nikah. Baik, kalau perempuan yang mati, maka tak ada cabang waris, tak ada cucu daripada anak lelaki, maka automatik suami akan dapat setengah. Macam dalam cabang darjah kita tengok tadi. Okey. Dia kata walil ummi thuluth. Dan untuk mak apa? 1/3. Kenapa? Sebab mak, kan kita kata syarat mak ni, kalau dia kata si waris tadi tidak ada apa? Li adami wujudil fardhi waris au adadin min ikhwah, ataupun sebilangan besar daripada adik-beradik. Mak akan dapat 1/3 kalau sekiranya si mati tidak ada anak atau cucu di bawah dia, ataupun tidak ada apa? Adik-beradik yang lebih daripada seorang. Kalau adik-beradik dia ramai, maka mak automatik mak akan hilang, kelayakan dapat 1/3. Jelas Okey. Jadi kata wasyaqiq itu syaqiq ni adalah adik-beradik seibu sebapa, kandung Mana kita kalau sebut akh je, akh dalam bahasa Arab dia boleh kena pada siapa saja. Tapi kalau syaqiq, syaqiqi hadza syaqiqi maksud dia adik-beradik kandung aku. Kalau akh mungkin adik-beradik tak kandung, mungkin seibu sebapa, mungkin seibu saja, mungkin sebapa saja. Okey. Ini kita tak ada. Ini tak ada, ini kitab lain. Sebab tu bukan kitab lain, pasal ni besar sikit. Kalau dia kata tak nak bagi contoh, kitab kita tak ada contoh langsung. Dia bagi macam tu je. Habis tutup wassalamu. Nak putus state ni? Boleh putus state kan, tak ada masalah. Dia satu benda. Kalau tak rasa berkira, insya-Allah saya buat. Okey, kita peringkan Kita peringkan supaya contoh dapat kita lihat macam mana perkiraan-perkiraannya. Okey. Jadi dia kata dalam tajuk ni, bila tengok 2, 3, yang ini asabah, dia makan baki. 2, 3 apa asal masalah dia? Apakah yang boleh membagikan 2 dan 3 serentak? Apa? 6 lah. 6 lah paling dekat. Kan kita kata kalau 2, 4 tak boleh. 4 boleh bagi 2, tapi tak boleh bagi 3. 5 boleh bagi 2 dan 3 tapi tak ni ada baki lagi. So dia ambil 6. 6 ni boleh cukup. Boleh bagi pada 2, boleh bagi pada 3 dan tidak ada lebihan. Itu maksud dia. Jadi hasil dia adalah darbul makhraj an-nisfu bi makhraj ats-thuluth. Okey. Dikalikan setengah ni kali dengan ni. Pasal dua-dua boleh dapat, maka 2 kali 3 dapat 6. Okey. Jadi dia kata apa? Li'annahuma mutabayinan, kerana dua-dua nyata terang. Dia kalau nanti timbul masalah bila 3 dengan 4, dia makan besar sikit. Ataupun contoh macam apa, 6 dengan 8. Seorang dapat 1/6, seorang 1/8. Siap. Dia akan kita bahasa kali dia besar lagi. Dia akan kali besar lagi. 24. Itu paling kecil lah. Dia di sebab paling kecil untuk boleh digabungkan semua sekali 24. Dia masalah dia 6, 12, 24. Itu biasa. Yang kira yang ini yang logik punya, yang tak ada pening kepala. 6, 12, 24. Ingat tu je. Pandai nombor tu kan. Berapa nak bagi tengok nombor. Okey. Kita akan nampak 6 mana pembahagian dia akan berpunca dengan 6 atau 12 atau 24 ni atas ni. Atas ni akan ada 6, 12, 24 je. Tak ada yang besar lagi. Dia akan jadi besar masalah kalau sekiranya terpaksa agihan tambahan. Pecah lagi. Itu yang cerita. Jadi sekarang ni yang original biasa, hukum kalau orang tu ada anak lelaki dan sebagainya, tak usah bimbang. Dia akan 6, 12, 24. 6, 12, 24. Tak ada besar. Okey. Dia kata hasilnya dia kata fatakunu siham tirkah sitah. Jadi dia kata pecahan atau habuan peninggalan adalah 6. Itu apa? 6. Itu lizauji minha nisfuha. Maksudnya separuh daripada 6 tu adalah untuk suami. Maka dia 3. Kan? 2 kali 3 6. 6 bagi 2 3. Itu. Kemudian walil ummi thuluth, itu isnan. Dan untuk mak 1/3. Itu daripada 6 ni 1/3 dia adalah 2. Wa yafdulu sahmu wahidin, dan terlebih satu habuan, dan ia untuk asabah, makan baki bagi
apa, adik-beradik sekandung lelaki bagi si mati. Maka adik-beradik dapatlah baki apa tertinggal. Kalau tak tertinggal, tak adalah. Okay, kena faham dia makan baki je untuk asabah ni. Orang lelaki keseluruhan makan asabah, kecuali bapa yang ada wajib dapat 1/6, dan juga suami yang dapat khas. Ada pun yang, dan juga adik-beradik seribu. Yang adik seribu. 3 3 lelaki dalam keluarga tu, dan satu keluarga yang akan makan secara fardu. Bapa 1/6 confirm dia akan dapat. Suami boleh dapat 1/4, boleh dapat 1/2, bergantung keadaan. Dan adik-beradik seibu bagi si mati. Kalau dia tak apa, si mati tadi tak ada anak di bawah dia, dan tak ada bapa atau datuk di atas dia yang masih hidup, maka adik-beradik seibu tadi boleh mendapat, kalau dia berseorangan 1/6, kalau dia ramai 2/3, 1/3 tu je, tak ada lebih dari itu. Yang lain-lain lelaki, adik-beradik lelaki kandung, sebapa, adik anak, cucu anak lelaki dan sebagainya, hanya akan makan lebihan sahaja. Hanya akan makan lebihan sahaja, tidak akan makan benda lain. Faham? Kalau ada lebih, itulah tertinggal bagi dia. Dan bahkan mungkin kita kata, kalau dia kata ada yang berkongsi atau tak berkongsi. Ada yang berkongsi contoh macam nanti kalau kita lihat, kalau adik-beradik perempuan dan lelaki, atau orang tu ada anak lelaki dan perempuan, so lelaki dan perempuan tu akan berkongsi baki. Berkongsi baki daripada apa yang tertinggal. Faham Baik. Ini susah tak? Tak susah kan? Sini kan 1/2, mana suami 1/2, mak 1/3. Lepas tu yang ni dapat lebihan apa yang ada. Lain tak ada. Kalau kita tukar apa bentuk, dia pun macam tu juga. Dia tak ada masalah. Yang penting tadi ini yang asal. Mana suami 1/2. Dia akan dapat 1/2 daripada keseluruhan harta, kalau sekiranya waris apa si mati tadi tak ada farak waris. Dia tak ada anak-anak atau cucu daripada anak lelaki. Jelas? Okey. Nanti kita print out benda ni. Okey. Dan kita belajar itu, the first one yang akan dapat setengah adalah suami. Kedua siapa? Anak perempuan. Anak perempuan pada si mati. So jadi dalam tajuk ni, okey, anak perempuan si mati. Dia kata syarah penjelasan tengok dalam gambar atas ni. Penjelasan. Dia kata anak perempuan, kata orang tu mati, tinggalkan anak perempuan seorang, mak seorang, isteri seorang, mati suamilah maksud dia. Dan juga seorang adik-beradik lelaki yang makan asabah, yang makan baki. Mana baki dia adik-beradik Baik, dia kata apa? Penjelasan. Asyarhu, penjelasan. Nasibul binti anisfu. Habuan untuk anak perempuan adalah setengah. Confirm ini tahu dah, setengah. Anak perempuan dapat setengah. Tak ada masalah. Likauniha wahidah, kerana dia berseorangannya dalam perkara ni. Dan kita pernah tunjukkan dulu, apabila anak perempuan tu berseorangan macam ni, dia seorang je perempuan, lain ni ramai, tak kisah. Jadi dia seorang, maka dia akan dapat setengah. Tak ada cerita lain, setengah dia punya. Setengah tu adalah milik dia. Biar ramai mana sikit pun, setengah tetap dia punya. Dia keseluruhan harta peninggalan, setengah adalah milik dia. Okey. Kemudian likauni, kenapa dia dapat setengah? Likauniha wahidah, kerana dia berseorangan. Wali adami wujudi ibni ma'aha ya'sibuha, kerana tak ada anak lelaki yang yang bersama-sama dengan dia untuk asabah bersama dengannya. Tadi kan kalau dia kata kat sini ada anak lelaki bersama-sama dengan dia, mana maksud dia pasangan ni mati, orang mati, ada anak lelaki, ada anak perempuan, dan anak perempuan akan dapat setengah. Dia akan dapat 2/1. Mana habuan apa yang baki, 2 lelaki 1 perempuan. So ini maksud dia pengertian asal, mana dia akan dapat cuma bila mana ni, mana dapat dia bersorangan saja. Okey. Kemudian sama lagi. Dia kata wali ada apa dia kata wali dan untuk mak as-sudus 1/6. Kenapa mak 1/6? Liwujudi far'un waris, kerana ada cabang waris. Mana si mati tadi ada apa? Anak perempuan. So cabang, mana kan kita mak ataupun wanita ke lelaki, bawah dia tu ada cabang. So ini mana mak tadi tak akan dapat 1/3. Dia boleh makan 1/6 sahaja. Pusing mana pun takkan lepas. 1/6 saja. Kenapa? Liwujudil far'il waris wa huwa bint. Kerana dapat wujudnya cabang pada waris, iaitu siapa? Anak perempuan. Wa huwal bint, itu anak perempuan. Walil zaujati, untuk isteri pada si mati, as-sumun 1/8. Kenapa? Liwujudil far'il waris, kerana wujudnya farang cabang waris juga. Itu apa? Anak perempuan tadi. Juga kerana wujudnya anak perempuan berkenaan pada si mati, maka automatik isteri tadi dapat 1/8. Ni kita bincang, makan dia isteri tadi, dia seorang atau ramai tak kira. Penting ada pada si mati tu anak, maka automatik dia tak boleh dapat lebih dari 1/8. Atau berkongsi 1/8. Dia kata tak ada anak, ada perbincangan lain. Faham Baik. Okey. Wasyaqiqu, dan adik-beradik kandung pada si mati yang lelaki, asabah, makan lebihan.
Kenapa? Li adami wujud man yahjibuhu, orang kerana tak wujudnya sesiapa yang menghijab dia. Yang terdiri daripada ab, bapa, au faqr waris az-zukur, zakar, mana tidak ada cabang waris yang lelaki. Cabang waris perempuan ada, yang lelaki tak ada. Maka tak boleh sekat dia. Kalau ada anak lelaki itu akan sekat dia daripada masuk campur dalam harta ni. Tetapi oleh kerana anak lelaki tidak ada, maka adik-beradik lelaki pada si mati boleh masuk campur. Pakcik-pakcik pada anak budak perempuan ni. Adik-beradik contoh macam kalau saya mati, abang-abang saya, kerana saya tak ada anak, abang-abang saya boleh masuk campur dalam harta saya, adik-beradik perempuan saya boleh masuk harta dalam keluarga saya, boleh ambil harta saya. Apa pembahagian. Mana isteri saya mungkin dapat 1/4 saja. Kalau saya ada anak, maknanya kalau diorang yang baki-baki tu akan mula timbul, adik-beradik saya akan masuk campur. Okey? Faham Okey. Okey. Asal masalah ni di sini adalah dia kata 24. Kenapa? Wadzalika, dan itu, sibuklah benda tu. Wadzalika, dan itu, annal itsnain makhrajunis, yang merupakan tempat isnain ini tempat untuk setengah. Yang dikata apa? Dakhala fi sittah. Yang masuk dia boleh masuk dalam 6. Kan 2 boleh masuk dalam 6. Wa makhrajus sudus, yang pengeluaran 6, ataupun au samaniyah makhrajus sumun. Dia boleh masuk 2 ni, boleh masuk ke sini. Dia boleh masuk dua sekali. Okey. Wa baina sittah wa makhrajus sudus wa samaniyah makhrajus sumun tawafuq fi nisfain. Binis, mana di sini 2 ni persamaan dia 2 tu je. Mana dia boleh di sini boleh bagi 2, ni pun boleh bagi 2. Okey, jadi sekarang ni maksud dia, kalau nak dapatkan berapa keseluruhan atas ni, setengah daripada ini. Jadi dia kata apa? Dia kata li anna kullu minhuma yaqbalu qismah 'ala al-ismain. Kerana kedua-dua tadi 1/6. 6 ni boleh bagi 2, 8 boleh bagi 2. Betul? Okey. So jadi apa dia buat? Fayudrabu nisfu ahaduhuma bil akhar. Maka dikalikan setengah daripada ini kepada yang ini, number ni. Contoh macam setengah daripada 6, berapa? 3 kali 8. Ataupun setengah daripada 8, itu apa? 4 kali apa? 6. Untuk dapatkan jawapan atas ni, anda kena kalikan ini. Ini nombor terbesar kan? Okey, nombor terbesar tu kita tengok. Jangan tengok ni. Tengok ini, 2 ni. Okey. So 2 nombor ni, bahagikan dia 2, atau ini bagi 2, separuh tu kali dengan ini. Untuk dapatkan yang atas ni. Dia punya formula dia macam tu. Tuan pening kepala macam pandang-pandang 6, 8, bla bla, tak payah. Tengok je nombor besar tu, dan nombor paling besar dalam pecahan berkenaan, yang boleh kali dengan 2 atau tidak, kan? Boleh bagi 2 atau tidak. Tengok je nombor berkenaan dan jawab soalan dia. Pasal nanti 2/3 tak boleh. 2/3 tak boleh bagi 2. So dia sebab itu dia kali dia kata tengok nombor lain. Sekarang ni 6, 8. Okay, so tengok sini. 6, 8 ni kalau 6 bagi 2 apa? 3. Kali 3 dengan 8. Maka dapat jawapan atas ni. Ataupun 8 berapa? Bagi 2. 4. Kalikan dengan 6 untuk dapat atas ni. Kau you can exchange mana satu. Mana tengok nombor besar tu, tengok exchange mana satu. As long as diorang boleh bagi 2, dia kalikan dengan 2. Kalikan dengan 2 je. Tak sama ni kepala. Mana as long as boleh bagi 2, kalikan dengan 2 saja. Mana bagi 2, ambil setengah dia, kalikan dengan nombor yang satu lagi. Contoh macam 6 bagi 2, berapa? 3. Maka kali 3 tu dengan 8 untuk dapatkan 24. Ataupun kalau tak nak tu, ambil yang 8 kerat 2, berapa? 4 kali dengan 6, 24 juga. Maka kat situ kesepakatan untuk 2 berkenaan supaya boleh kita campur tolak bahagi lepas ni. Pasal setengah. Dia dapatkan setengah tu. Okey. Jadi dia kata apa? Okey. Jadi maka dibahagi, maka dikalikan setengah salah satu di antara keduanya dengan satu lagi. Bukan setengah. Setengah dengan nombor yang penuh. Maksudnya setengah daripada 6 dengan 8 atau setengah 8 dengan 6. Okey. Fa yakunu al-hasil, maka yang terhasil adalah 24. 24. Wa huwa majmu' siham mutadakar, dan ia merupakan himpunan keseluruhan bagi habuan tinggalan harta tu. Lil binti, untuk anak perempuan, dia akan dapat apa? 12. Kenapa? Sebab setengah daripada 24. Kemudian lil untuk mak 4. Berapa apa? 6. Kan? 1/6 daripada 24 adalah 4. 1/6 dari 24 adalah 4. Kemudian untuk zaujah dapat 3. Kenapa? 1/8 dari 24. 1/8 dari 24. Okey. Dan baki yang tertinggal 5. Banyak dia daripada mak lagi. Dia tahu adik-beradik. Dia akan dapat apa? Baki daripada tinggalan berkenaan. Asabah. Dia makan baki. Kalau tak ada, tak adalah.
Kalau ada, adalah. Kalau sikit-sikit lah. Kalau asabah tu ramai, Dikongsi banyak-banyak lah. Ramai-ramai lah. Dia akan kongsi ramai. Katakanlah kalau kat sini adik-beradik perempuan, maka dikongsi lah. Yang adik-beradik lelaki ni akan kongsi lah. Dia 2, adik perempuan dia 1. 2, 1. Macam tu cerita dia. Cuma nanti kita ganti. Kalau dia kata ada kat bawah ni ada pula campuran, dia terpaksa kali 3 nak nombor ni semua sekali. Untuk dapatkan yang bawah ni boleh bahagi pada 3. Katakanlah katakan dia lelaki perempuan. So 2, 1. Maka nak bahagikan benda berkenaan, kena kali balik nombor atas supaya banyakkan je jumlah. Ya. Tapi jumlah tu supaya boleh agihkan yang ujung tu kepada mereka. Itu je. Dia bukan dapat keseluruhan, dapat apa? Dapat pecahan daripada keseluruhan. Faham Okey. Okey, masa dia kata dia kata lil binti untuk anak perempuan setengah itu isna asyar, walil ummi sudus itu arba'ah, walil zaujati sumun itu salasah, walil wayabqa al majmu' khamsah, siham hiya nasibu syaqiq, dan tertinggallah bakilah daripada keseluruhan dari keseluruhan itu 5 habuan, itu habuan bagi adik-beradik kandung lelaki bagi si wanti. Li annahu asabah, kan dia ni asabah, ya'khudhu ma tabaqqa ba'da akhdhil ashabil furud sihamuhum. Kerana ia makan asabah dan dia mengambil apa yang masih tertinggal setelah pengambilan orang-orang yang mempunyai kefarduan akan habuan-habuan mereka. Siapa dah habuan kan, dapat habislah. Mudah macam tu je. Faham? Jelas? Tak masalah. Mudah je, tak ada masalah, ikut je. Okay, ni contoh kita baca je contoh dia. Nanti saya print out. Okey. Baik. Ini masih setengah lagi. Okey. Ya, kata. Lepas tu ada khunsa masalah. Ada seorang lembut tak pasal-pasal kata kan. Nak bagi macam mana ni? Baik. Dia lagi al-bint untuk anak perempuan. Ini bintul ibn. Bintul ibn cucu. Zauj suami. Mak, akhlil ab adik-beradik sebapa dengan si mati. Okey. Dia kata syarah penjelasan. Li bintul ibn untuk cucu perempuan daripada anak lelaki an-nisfu. Kenapa? Li annaha wahidah. Kerana dia berseorangan. Tengok sini. Tengok kaki ni atas ni. Cucu perempuan dari anak lelaki ni tengok ni. Anak lelaki, orang mati ni ada anak lelaki. Anak lelaki dia mati juga. Dia tak boleh dah cucu terus keluar macam cucu keluar tak ada anak. Maksud dia ada anak lelaki dia, tapi anak lelaki dia mati, tinggal cucu perempuan. Cucu perempuan dia ni akan dapat kedudukan macam anak perempuan dia. Anak perempuan dia kalau berseorangan dapat setengah, dan cucu perempuan yang berseorangan juga dapat setengah. Dengan syarat tidak ada dia tak ada adik-beradik lelaki atau sepupu lelaki yang setara dengan dia, yang terima wasiat, terima pewarisan bersama-sama dengan dia. Kalau ada adik-beradik, ada sepupu cucu lelaki yang lain, maka dia tak akan dapat setengah. Macam anak perempuan tu lah, kalau ada anak perempuan lelaki, maka tak dapat setengah. Macam tu cucu lelaki, cucu perempuan tak akan dapat setengah kalau dia kata ada waris yang lain. Yang atas tak boleh kacau dia. Yang atas ni tak boleh kacau dia. Yang boleh kacau dia kalau dia kata ada anak hidup ataupun ada cucu lelaki yang bersama-sama dengan dia, baru dah terganggu dia dapat setengah. Faham? Dan ni syarat dia berseorangan berseorangan. So patah balik. Mana entah. Okey. Baik. Lil binti an-nisfu untuk anak perempuan setengah. Kenapa? Li annaha wahidah. Cucu perempuan dan anak lelaki setengah. Kenapa? Li annaha wahidah, kerana dia berseorangan. Wali adami, dan juga kenapa? Kerana li adami wujudil bint, kerana tidak ada wujudnya anak perempuan. Wa adami wujudi ibnul ibn, dan tidak wujudnya cucu lelaki dan anak lelaki. Ma'aha, bersama-sama dengan dia. Ya'sibuha, yang ma'asabah bersama-sama dengan dia. Saya katalah tak ada anak perempuan yang sekat dia. Tak ada anak lelaki lain ke, tak ada juga adik-beradik lelaki dia, cucu lelaki yang lain yang berkongsi dengan dia. Walil zauji, dan untuk zauj itu suami, ar-rubu'. Kenapa suami dapat rubu'? Tadi awal dapat setengah. Dia wujud di far'il waris wa huwa bint, kerana wujudnya cabang waris. Untuk si mati itu ada anak perempuan, ada cucu perempuan. Maka automatik suami tadi takkan dapat setengah, dapat 1/4. Wa huwa bint, itu cucu perempuan tadi. Walil dan untuk mak as-sudus, mak dapat 1/6. Kenapa? Li wujudil far'il waris aidan, kerana wujudnya far'il waris. Itu apa? Cucu perempuan ni. Walil akh, dan juga untuk adik-beradik. Lil ab, adik-beradik lelaki sebapa asabah, makan lebihan. Apa yang tertinggal dia akan makan. Li adam wujud man yajibuha, man yuhjibuha, dan tak wujud siapa-siapa yang menyekat dia. Siapa yang wujud menyekat dia? Yang terdiri daripada bapa atau cabang waris, waris lelaki ataupun adik-beradik lelaki. Syakik. Mana tak ada waris, maksudnya anak lelaki untuk si mati tak ada, cucu lelaki si mati pun tak ada. Cucu lelaki anak lelaki cucu lelaki dan anak lelaki tak ada. Dan juga tidak ada adik-beradik lelaki yang kandung dengan si waris, si mati. Maka automatik
Di situ adik-beradik lelaki sebapa dengan si mati boleh masuk campur dan menerima warisan, mengganti kepada orang lain yang tidak dapat menyekat dia. Bapa, kalau ada bapa sekat. Ya. Baik. Asal masalah, tengok nombor ni. Tengok. 1, 2, 3. Mana yang besar sekali apa? 6. 6 dengan 4 nak bahagi. Nombor paling dekat untuk mereka bahagikan. Kalau kita boleh 12 lah kan. Kalau tidak, kalau kita malas, buat macam tadi. Potong 2. Potong 2. Berapa? 2 kali 6 dapat 12. Ataupun potong ni 2. 6. Separuh 6 apa? 3 kali dengan 4 dapat 12 juga. Dia kaedah macam tu. As long as boleh bagi setengah, dan kali dia masih kali dengan 2. Boleh bagi setengah kali dengan 2, tak ada masalah. Kalau tak boleh bagi setengah tu masalah lain. Itu yang cerita. Yang cerita 2/3 tak boleh bagi setengah. 1/3 tak boleh bagi setengah. 1/6 tak boleh bagi setengah. 1/6 tak boleh bagi setengah. Tak boleh bagi dengan setengah. Okey, baik. Faham eh? Okey. 1/6 boleh bagi setengah sebenarnya. Baik. Jadi dia kata apa? Dia kata asal masalah adalah 12. Wadzalika, dan itu li'anal isnain, kerana 2 ni makhrajun nis, tempat keluar bagi 2, bagi separuh mana setengah adalah separuh. 1/2. Dakhalat fi ghairiha, dia masuk dalam semua yang lain. Dia masuk dalam semua sekali. Wa baina arba'ah makhrajul rubu', dan di antara 4 yang merupakan pengeluaran bagi 1/4, dan juga sitah yang tempat pengeluaran bagi 1/6. Tawafuq bin nisfi, dia bersepakat pada setengah. Linkisami kulli minhuma 'ala al-ithnain, kerana boleh diagihkan kedua-duanya pada setengah. 2 boleh bagi 1/4, boleh bagi setengah. 2 boleh bagi setengah. 6 boleh bagi setengah. Boleh dapat jawapan. Maka dia kata fayudrabu wafqa ahaduhuma wa huwa nisfu hu bil akhar. Maka dikalikan kesepakatan di antara salah satu di antara keduanya, itu separuh dia dengan yang satu lagi. Macam saya katalah, ambil 6 ni bagi 2 kali dengan 4, ataupun ambil 4 ni bagi 2 kali dengan 6. Jawapannya kita akan dapat 12. Okey. Kemudian fayakunul hasilu 12 wa huwa majmu' siham atrika. Maka ia adalah himpunan keseluruhan pembahagian harta yang ada. Mana tu pecahan paling besar kita boleh bagi, dia kata. Li bintil ibn, untuk cucu perempuan ketika itu adalah separuh. Nisfuha. Nampak? Dia nampak dia? Okey, ni 12 kan? Maka setengah daripada 12 adalah jawapannya apa? 6. Kan? 12 bagi 2 ada 6. Lepas kemudian zauj dapat apa? 4. 1/4 kan? Maka 12 bagi 1/4 dapat 4 bagi 3. Dapat 3. Okey, kemudian 12 bagi 6 dapat 2. Maka baki tinggal berapa? 12. Ni sekali campur dapat 11. Ada baki 1 lagi. So baki 1 tu dapat kepada adik-beradik sebapa dengan si mati. Macam tu je. Semudah kan? Mudah je sebenarnya. Hilang mata. Suka mudah. Gitu. Tak tahu nak cakap apa. Okey, baik. Mudah kan? Sebenarnya mudah je. Tak ada pening kepala. Orang kita macam complicatednya. Padahal adik-beradik diorang ramai lelaki. Kalau ada lelaki tak ada masalah. Ada lelaki tak ada masalah. Mudah je. Baik. Okey, jadi tadi anak suami, anak perempuan, cucu perempuan dia anak lelaki. Seterusnya yang keempat adalah adik-beradik perempuan seibu sebapa dengan si mati. Okey. Ini mana orang tu mati tinggalkan apa? Adik-beradik perempuan seibu sebapa, panggil syaqiqah, seibu sebapa dengan si mati. Dia ada tinggalkan adik-beradik perempuan seibu sebapa. Kemudian dia tinggalkan juga seorang isteri. Kemudian dia tinggalkan seorang ibu, adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu. Akh lil maksudnya adik seibu. Kemudian dia tinggalkan ibnu akh syaqiq, mana dia anak saudara, anak adik-beradik lelaki dia yang kandung. Adik-beradik sebapa dengan dia. Ini saya tunjukkan gambar. Okey. Rajah dia kalau kita tengok sini. Ni sini. Saudara perempuan mana orang tu mati pasangan dia, maka untuk didapat ni bapak kena tak ada Kalau bapak ada, adik perempuan dia akan sangkut. Dia tak masuk. Okey, si mati mana dia bapak dia mati tinggal, jadi tinggal yang ada ketika tu adalah dia adik-beradik perempuan dia, kemudian isteri dia, pasangan dia, kemudian mak dia, dan soalan mungkin dari kat sini yang adik-beradik yang sebapa dengan dia. Ni adik-beradik ni sini lah. Sini ke, ataupun kita letak satu lagi cabang kat sini. Cabang yang lain macam ni. Ni adik-beradik ni. Ni. Yang dimaksudkan tadi adalah anak ibnu akh syaqiq. Ni, anak saudara yang seibu sebapa dengan dia. Ni seibu sebapa dengan dia kan. Ni adik-beradik ni. Adik-beradik lelaki dia punya anak. Syarat ni matilah, ini mati.
yang tu mati, maka tinggal anak saudara dia, maka kat situ anak saudara dia akan dapat. Faham? Okey, tak bagi kita tengok dulu yang contoh tadi. So, contoh dia bagi kan kat situ. Dia kata apa? Lisyaqiqati an-nisfu, untuk adik-beradik perempuan seibu sebapa atau kandung dengan si mati, an-nisfu setengah. An-nisfu setengah. Kenapa? Limfiradiha an syaqiqatin ma'aha, kerana dia bersendirian daripada wujudnya adik-beradik perempuan yang lain bersama dengannya. Tak ada orang lain, tak ada. Wa adami wujudi syaqiqin laha ya'sibuha, dan tidak ada adik-beradik lelaki dia yang apa? Yang kandung yang berkongsi dengan dia. Okey, wa adami wujud ab, dan tak adanya bapa. Bapa si mati tak ada. Kalau ada dalam ni dia tersekat. Au far'i waris zakar yahjibuha, ataupun fara' waris, mana cabang waris bagi si mati, iaitu yang lelaki. Kalau perempuan dia masih kongsi lagi, dia boleh masuk. Dia mungkin tak dapat setengah, tapi dia boleh masuk lagi. Kalau orang tu mati, tinggalkan anak perempuan. Adik-beradik dia yang sekandung tadi boleh masuk bergabung dengan anak perempuan yang bersorangan tadi untuk terima harta. Pencukupkan. Kalau dia kata, tapi kecuali kalau dia kata anak perempuan dia ramai lah. Anak perempuan dia seorang saja, dan adik-beradik dia boleh masuk. Adik-beradik dia boleh masuk. Kalau yang ada adik-beradik, anak dia tadi hanya perempuan saja. Kalau anak dia lelaki dia ada, semua orang tak boleh masuk dah. Tuan-tuan pening kepala. Siapa ada anak lelaki dan senyum, tak siapa dah masuk campur dan keluarga anda punya harta. Faham tak? Siapa tak ada anak lelaki, dan mula dah jaga-jaga. Lepas tu dia akan timbul masalah. Apa orang-orang luar aku boleh masuk, adik-beradik dia boleh masuk, pakcik boleh masuk, macam-macam benda boleh masuk. Okey, baik. Even sepupu dia, sepupu jauh tau. Sepupu mana si mati tu punya sepupu ya, daripada bapa saudara sebapak dengan dia je boleh masuk juga. Yang kita buat dan rajah tu kan. Mana kalau ikut rajah tu, maksud dia macam ni. Rajah tu kan. Ni. Orang ni katakanlah okey. Ni. Sepupu dia ni orang mati. Katakanlah ni tak ada. Sepupu dia ni bapak dia kan. Okey, bapak dia punya adik-beradik ini kandung. Ini bapak dia adik-beradik tak kandung, sebapak je dengan bapak dia. Ini ujung ni. Dia ni boleh masuk juga tau. Kalau ni kata ini tak ada, ini akan masuk. Dia campur dalam warisan berkenaan. Kalau semua perempuan, dia akan masuk. Kalau ada lelaki, dia mula tersekat. Faham tak? Dia ada kaedah-kaedah dia. Okey. Patut balik pada nota tu Dia kata okey. Untuk adik-beradik perempuan, dia kata dapat setengah kerana dia bersendirian. Okey, dan tu okey. Walizaujati, dan untuk isteri rubu', 1/4. 1/4. Kenapa? 1/4 isteri dapat 1/4. Li adami wujud far waris yahjibuha ila thumun. Kerana tak ada wujudnya cabang waris yang menghijab, menyekat dia, menjadikan dia dapat 1/8. Dia actually wanita, seorang isteri, dia 2 je. Macam suami lah, 2 je. Either setengah atau 1/4. Isteri pula ada 1/4 atau 1/8. Okey, mana sekarang ni dalam kisah ni, dia, si isteri tadi, tidak ada siapa sekat dia untuk dapat 1/4. Itu anak-anak pada waris, anak-anak pada si mati. Kalau si mati tadi ada anak, dan mula sekat dia. Jadi kalau tak ada anak, maka si isteri berlayak dan mendapat 1/4 daripada keseluruhan harta warisan. Okey, lil akh lil untuk seadik-beradik, adik-beradik lelaki seibu dengan si mati, as-sudus 1/6. Kenapa? Limfiradihi, kerana dia bersorangan. Wa ada mewujud man yahjibuhu min aslin aw far'in lil mutawaffa, kerana tak wujudnya sesiapa menyekat dia di kalangan usul, itu datuk atau bapa pada si mati, bapa atau datuk, ataupun cabang bawah si mati punya anak atau cucu. Kalau ada anak atau cucu, maka adik-beradik seibu dia tak boleh masuk. Adik-beradik seibu ni adalah adik-beradik yang seemak dengan si mati. Contoh macam ada cabang ni. Ni orang mati kan. Okey. Ni orang mati. Ni orang mati asal jadi sini. Okey. Ni. Macam ni kan. Okey. Ni orang mati, ni si mati. Ni ni. Ni mak dia. Ni adik-beradik yang seemak dengan dia tapi lain bapa. Jadi anak-anak ini yang adik-beradik seibu dengan dia ni boleh masuk campur. Kalau sekiranya tak ada atas ni, tak ada bapa, tak ada datuk. Ini datuk ada, dia sekat. Kalau atuk ni mati juga, dan orang mati ni tak ada anak, maka dia ni boleh masuk. Okey, dia boleh masuk campur dalam harta berkenaan. Okey. Sama balik dia kata. Dia kata kerana dan akhlil 1/6 kerana dia bersendirian. Kalau dia ramai 1/3. Kalau dia bersendirian seorang 1/6. Dia ada dan dia kerana dia bersorangan dan tak ada wujud sesiapa yang menyekat dia di kalangan asal atau farak pada si mati.
Asal mana bapa datuk, cabang pada semati, anak cucu. Tak ada. Wa ibnul akh syakik, dan juga adik-beradik kandung, adik-beradik kandung punya anak lelaki. Akh syakik, adik-beradik lelaki kandung pada semati, punya anak. Anak lelaki kepada adik-beradik kandung semati. Okey, anak saudara dia lah. Anak saudara daripada adik-beradik kandung. Okey, dia makan asabah, dia makan lebihan. Okey. Dia ada wujud kerana tak wujudnya asabah aqrab minhu, kerana tak ada siapa yang asabah yang lebih dekat berbanding dia. Kalau ada bapa saudara bapa dia atau bapa saudara dia yang sebaris, maka dia tak layak. Kalau dia kata ada anak si mati, dia tak layak. Ada atuk si mati, itu apa, bapa si mati, dia tak layak. Yang lebih kuat berbanding dengan dia. Dia cabang dia jauh sikit, dia lagi jauh. Bahkan atuk boleh sekat dia. Atuk boleh sekat dia, bapa boleh sekat dia. Okey. Dia kata au aqwa, ataupun lebih kuat yahjibuhu, yang boleh menyekat dia. Macam ahlul tak ada kuasa untuk sekat dia. Dia dapat fardu, tak boleh sekat orang yang makan asabah. Okey. Asal masalah, tengok. 2, 1/4, 1/6, maka 12. Kan? Setengah 4, 2 kali 6. Atau setengah 6, 3 kali 4. Habis cerita. Ambil yang besar sekali. Mana kali dan dapat 12. Okey. Bila dapat 12, okey, dia kata asal masalah 12. Wazalika, dan itu diwujudi rubu' wasudus. Kerana wujudnya 1/4 dan 1/6. Nampak saja sekat depan ni dah faham dah. Tadi dia bagi tahu cara kira kan. Lepas ni nampak je 1/4, 1/6 dalam tu. Masuk automatik 12 confirm. Confirm 12. Masalah belum tentu lagi, kalau ada 1/8 ada naik lain lah. Kalau tak ada 1/8, yang ada dalam tu hanya 1/4 dengan 1/6. Dan maksud dia kata dia ada fardu, dia fi furud masalah. Lidukhul isnain makhrajin nis fi makhraj ahadihuma. Kena masuknya dua pada pengeluaran setengah. Pada setengah kedua-dua tadi masuk dalam makhraj setengah. Makhraj 2. Kan 2 kali 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6. Masuk boleh. Okey. Okey, maka masuk asal masalah dia terhasil dengan dikalikan kesepakatan yang ada dua tadi. Itu apa? Setengah dia dengan yang satu lagi. Macam tadi lah, 4 punya 2, punya setengah, itu 2 kali dengan 6. Atau setengah daripada 6 kali dengan 4. Okey, itu dapatkan jawapan untuk 12. Wa hakadha kullu mas'alatin fiha rubu' usul. Demikianlah mana-mana masalah dalam dia ada 1/4 dan juga 1/6. Nampak 1/4 dan 12. Tak fikir dah, dia kata. Asluha isna asyar. Okey, itu adalah 12. Kama alimta fi babil hisab, sebenarnya kamu tahu dalam bab perkiraan. Idza kanat al-baqi furud mumathalah laha au dakhilah fiha. Sekiranya baki pecahan yang lain ni semua masuk dalam dia, boleh masuk dalam ni ataupun serupa dengannya, maka boleh masuk. Jangan dia kata masuk yang lain 1/8 punya tajuk dan akan timbul masalah. Okey, itu nanti kita bincangkan. Okey. Maka keseluruhan dia kata habuan peninggalan adalah 12. Maka untuk apa? Okey, di sini. Untuk adik-beradik perempuan yang seibu sebapa dengan si mati, setengah. Okey. Maka setengah dari 12 adalah 6. Zaujah dapat 1/4. 1/4 daripada 12 adalah 3. Akhil yang dapat 1/6 pasal dia berseorangan. Maka 1/6 dari 12 adalah 2. Dan baki tertinggal asabah dimakan oleh anak saudara kan, daripada adik-beradik kandung pada si mati. Itu cara dia. Tak usah kan? Senang je kan? Simple je. Okey. Baik. Okey, kita berhenti kat sini insya-Allah. Nanti kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Nanti kita ambil yang 1/4. Yang ni tak susah sangat. Tapi macam tu cara dia orang kira sebenarnya. Tak buat rajah tu pun tak apa. Tapi rajah tadi memudahkan. Formula dia tadi. Kan dia buat petak macam tu, kemudian dia buat macam tu. Tak buat petak pun tak apa. Tapi kami tu kena buat petak. Buat jawab soalan tu dia bagi masalah, kita buat petak. Kena buat longkong gitu. Kemudian tapi yang ini tak susah. Dia selagi tak ada masalah. Orang kata contoh macam dalam puasan tadi, dua makhluk ni ada. Contoh macam apa? Orang tu mati, tak tinggalkan anak tak ada. Okey. Tapi dia tinggalkan apa? Dia tinggalkan adik-beradik perempuan seorang. Macam ni. Macam ni lah. Macam ni. Ni dia. Masalah dia. Okey, contoh macam ni. Ni tak ada. Ni semua tak ada ni. Atas ni tak ada. Yang ada dalam kisah ni, si mati, ibu dia, pasangan, okey, dan juga apa ni? Kalau pasangan ni perempuan tak ada masalah. Kalau pasangan lelaki, dia masalah sikit. Sebab apa? Lelaki ni makan setengah. Betul? Tak ada anak kan? Okey. Ada bila perempuan pula, kalau tak ada siapa yang bersama dengan dia, tak ada bapa atau orang atas ni ngacau, maka dapat setengah. Setengah harta dah habis dah. Mak nak tahu dia. Mak tu bertiga. Okey, di sini nanti kita akan bincang kemudian. Dia kaedah yang khas untuk perkiraan berkenaan. Lain yang tak ada ni masalah ni, kita tak masuk campur tak apa.
Yang tu yang kita kata ada perkiraan tambahan, perkiraan aul ataupun yang macam kisah apa khunsa muskil dan sebagainya. Itu kita akan bincangkan nanti. Tapi yang lain-lain ni mudah je. Cuma kita ikut je aturan macam dia buat. Dia terangkan kenapa yang dapat, ikut pada yang benda tu. Tapi yang ingat yang PowerPoint ni saya print okey tak nak takut banyak sangat. Tapi baguslah. Mana buat rujukan je. Okey. So kalau buku itu buka benda ni. Tak. Dia senang macam ni. Saya bagi tahu Al-Quran kat mana. Saya buat ni kesimpulan. Dia bagi keseluruhan, bagi faham je. Walaupun sebenarnya rujukan asal dia adalah Al-Quran dan Sunnah. Jangan pula kata saya bagi harta ni ikut Ustaz Adli ajar. Jangan. Ikut perintah Allah Taala, bukan ikut Ustaz Adli ajar. Yang masa saya apa yang kita belajar dalam buku tu, yang masa Arab tu kita dah belajar dah berkenaan dengan kenapa mak dapat setengah Al-Quran mana. Kenapa ada adik-beradik dapat sekian Al-Quran mana. Bukannya berdasar pada apa ustaz cakap. Faham? Tapi formula atau kaedah macam ni memudahkan sikitlah. Ada raja-raja, kita nampak siapa. Okey, jelas? Jelas Baik, kita berhenti kat sini. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sallam walhamdulillahi alamin. Kita berhenti awal sangat ke? Awal lagi Cukup. Sepatutnya berhenti gua apa? Dah setengah Dia apa kurang selama? Ha? Selalu Ustaz lambat lah, setengah-setengah dia main. Macam mana tak? Lama lagi nak habis tak apa lah. Kan? Agak suara tak lepas. Okey, tak apa. Boleh terus Ke berhenti? Berhenti Berhenti Dia sebenarnya bukan apa? Tepu, saya rasa tepu. Tepu dah berhenti stop sini. Mana apa-apa yang kita ambil tadi, kita ambil apa? Suami, contoh suami punya perkiraan, contoh anak perempuan punya perkiraan, contoh adik-beradik perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki punya perkiraan, dan adik-beradik kandung. Yang 3 seorang je lagi sebenarnya. Itu adik-beradik sebapak. Dia sama macam adik perempuan yang tu. Pasal syarat macam kita kata apa tau? Kan kita katakan untuk dapat setengah ni, setengah. Saya rasa lama. Kenapa saya rasa lama tak tahu? Banyak kelas. Oh jadi kot. Tidur tak puas kot. Tidur banyak sebenarnya masalah. Yang kita ambil kan. Okey, ni. Yang ni. Yang tinggal satu lagi yang ni je. Yang ini kita dah ambil. Kan yang adik-adik perempuan kandung nampak tadi Yang ini je yang tertinggal, yang tak ambil lagi. Itu yang mana apa tau? Yang mana si mati tadi mati, kemudian dia tak ada, mak dia tak ada, pasangan tak ada, dia ni adik-adik kandung. Yang apa yang perempuan ni. Yang ini akan menyebabkan tak ni. Yang ni sebenarnya kena mati juga sebenarnya. Matikan pasal dia akan ngacau. Dia tak dapat. Jadi kat sini adik perempuan sebapa. Dia bukan si ibu sebapa dengan semati. Sebapa yang semati dia akan dapat juga setengah. Cara perkiraan macam tu juga. Kalau ikut tu perkiraan sama juga. Dia balik pada tu memang apa nampak nampak setengah kan. Sisi apa? Setengah 6 1/6 1/6. Ya, setengah 1/6 1/6. Jadi dia ni kalau dah macam ni macam mana? Setengah 1/6 1/6. So yang tinggal apa benda sebenarnya tinggal? 6 je lah, jangan ambil, janganlah pula 12 pula. Dah tak ada perlu kan. Pasal 6 1/2 tu boleh masuk pada semua. So dapat sini. Jadi setengah daripada 1/6 adalah dapat kat dia. Lepas tu mak 1/6 daripada keseluruhan. Pasal dia apa? Adik-beradik ramai. Adik-beradik dia. Kalau ikutkan sebenar, dia boleh dapat 1/3. Tapi oleh kerana si mati tadi ada adik-beradik perempuan sebapa. Ada adik perempuan seibu. Mana 2 orang dah. 2 orang kan? Mana ada ramai adik-beradik dia, maka automatik mak tak boleh dapat 1/3. So dia dapat 1/6. Ada perempuan yang seibu dengan si mati 1/6 confirm. Jadi tengok kat sini pembahagian macam ni je. Mana 3 daripada itu setengah daripada 1/6, yang setengah daripada 6 itu 3 dapat pada adik-beradik perempuan sebapa dengan si mati. Kemudian mak dapat 1/6. Adik-beradik perempuan seibu dengan si mati 1/6. Dan baki lagi tinggal kepada bapa saudara. Dalam hadis ni, dalam kisah ni dibuatkan bapa saudara. Bapa saudara ni maksudnya adik-beradik bapa kepada si mati yang kandung atau sebapa pun tak kisah. Jadi konsep ni perkiraan sama aja, tak masalah. Cuma dia ubahkan, tak ada wujud orang lain kat sini. So dalam contoh perkiraan ni 6 je. Hasil masalah dia masalah 6. Pasal dia paling besar. Yang nombor kesalahan tu apa? Mana? 6 3 1 1. 6 Yang left. Ni. Tower tu. Ni kan 6 keseluruhan pembahagian. Sebab apa tahu? Sebab ini paling besar. Mana 6 ni boleh bagi 2. Habis dah.
Kalau tadi macam tadi yang atas tadi, kita ada masalah sebab apa? 6 tak boleh bagi 4. 6 boleh bagi 2. 4 boleh bagi 2. So 12. Itu denominator dia lah. Denominator dia. Yes. Yang 6 ni macam tu juga. Bila kat sini 6 boleh bagi 2. 6 boleh bagi 2 juga. So tak ada masalah lain lah. So letak 6 je lah masalah dia. So 1/3 daripada 6, 1/2 daripada 6, masa dapat dia 3. 1/6 daripada 6, 1. 1/6, 6, 1. So baki tinggal tak ada satu je lah. Paling mudah, paling simple sebenarnya. Dia kena faham bahawa nombor yang atas ni, denominator ni, yang pembahagian usul keseluruhan, berdasar pada berapa pembahagian ni. Kalau 6 ni paling besar, tak ada, habis. Kalau 6 tu dia bagi semua, bagi semua, settle. Kalau yang kita bagi 12 ni sebab apa? Sebab 6 ni tak boleh bagi, dia paling besar, dia it is the biggest. Tapi tak boleh bagi 4. Dia boleh bagi 2. 4 boleh bagi 2. Tak boleh bagi. Faham tak? Dengan sebab itu kita terpaksa kali dia. Faham tak? Terpaksa besarkan dia untuk apa? Jadi keseluruhan pemeriksaan dengan nombor ni, supaya kita dapat semua sekali nombor. Tekan bawah ni tak payah dah. Simple je. Nanti kita bincang kemudian, insya-Allah. Minggu depan tak ada. Tak ada. Tak ada minggu satu lagi, insya-Allah. Tapi nota saya tinggalkan. Siapa-siapa datang ada masa lain, datanglah. Kita dah setuju print. Saya print. Satu muka. Bukannya satu muka pecah 2. Try tadi buruk. Kalau pecah muka 2 tu jadi macam tak best. Macam contoh tadi kan. Mana ni macam ni macam ni tak best gila. Kecil kan? Kecil lah. Macam tu lah. Oh. Tak best? Tak best. Kan? Macam tu lah. Jadi tak best lah. Jadi kerana tu saya pun tak nak juga beli macam tu. Kan tak best? Okey, print tadi lah. Print besar. Mudah kerja. Okey. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia bertengkorak pula. Dia tengkorak ni bukan saya sengaja. Tengkorak ni sebenarnya tengkorak seorang lelaki, nama dia Phineas Gage. Phineas Gage ni orang yang cedera kat kepala dia. Lepas tu dia yang kena dia bukan. Dia kereta api. Dia sini. Nama dia terkenal, Phineas Gage ni, dan tajuk bila dibincangkan berkenaan nasiyatin kadibatin khati'ah. Ubun-ubun kan, frontal lobe yang bernipu, yang bersalah. Jadi bila bahaskan tajuk ni dari segi saintifik, actually logiknya bila bohong cakap pakai mulut, buat salah dengan anggota tubuh. Tapi tiba Al-Quran kata pada Abu Lahab kata apa? Nasiyatin kadibatin khati'ah. Ubun-ubun yang berdusta, yang bersalah. It's actually significant. Kenapa letakkan ubun-ubun? Kan nak menipu pun boleh cakap dengan mulut kan, lisan. Tapi Allah Ta'ala gunakan nasiyah. Why? So perbahasan ni tak dapat jawapan. Asalnya kalau dia kata tak berlaku kisah pada lelaki ni. Pada zaman dahulu manusia mengetahui otak punya fungsi. Otak ni paling misteri dalam badan kita. Tak tahu kan. Sampai sekarang masih lagi misteri. Pasal dia, kalau kita dari dulu sampai zaman dulu, kita dapat tahu fungsi otak ni dengan kecederaan. Macam dulu Perang Dunia Pertama dan sebagainya, orang cedera kat sini buta, orang cedera sini pekak, orang cedera sini, cedera sini tak ada jalan, cedera sini tak ada jalan. So dia tahu fungsi otak berdasar pada kecederaan. Okey, jadi pada kisah lelaki ni, Phineas Gage ni, pada 1848, dia kerja di rel kereta api di Vermont, Pennsylvania, Amerika Syarikat. Dia pecahkan batu untuk laluan kereta api. Sekali dia letak batu tu, dia pegang besi curucuk yang besi tajam tu kan, untuk pecahkan batu tu, dia pegang macam ni, dia letak kat lubang tu, dia letak belerang. Dia hentak, menyala, meletup, masuk ikut sini, ke bawah pipi dia, sini, keluar dekat atas dia. Lepas tu besi tu meluncur 20 meter ke belakang. Dia hidup. Masalahnya dia hidup. Bila dia orang klik balik kan otak dia dan sebagainya, buat pendahan, lepas beberapa bulan dia keluar daripada hospital, dia masih boleh ada minat, ada sekian, mata tak rosak dan sebagainya. Pening. Jadi orang pun tengok apa benda beza. Beza satu je, perangai. Perangai dia pelik. Masa sampaikan kawan-kawan dia kata Gage is no longer Gage. Dan Harvard Gazette keluar kan, kawan-kawan dia kata Gage bukan lagi Gage. Dia personality dia berubah. Actually benda ni telah dipakai Amerika Syarikat sebahagian wilayah dia. Kalau penjenayah yang tegar, payah sangat nak masuk keluar penjara macam asrama, dia tangkap, dia tebuk dekat ni ubun-ubun ni, dia rosak kawasan ni. Lepas rosak kawasan tu, dia tak pandai dah nak mentadbir. Dia ada minat, dia akan ada minat, dia ada kesian, tapi tak reti buat jahat. Apa personality asal dia akan hilang. Personality suka buat jenayah akan hilang.
So dekat sini dia katakan personality anda duduk sini. Dia kata kalau tu emotional and behaviour. Kerana tak ubun-ubun. Ni, sini. Ubun lah. Ni tempat di mana dia rosak ni, atas ni. Tidak ubun-ubun lah. Yalah, ubun lah. Kawasan awal rambut kita tumbuh dipanggil ubun. Kawasan ni. So Nasiyah. Tu kawasan tu. Jadi pembuktian bahawa bila Al-Quran kata ubun-ubun berdusta bersalah, pasal di sinilah punca untuk orang tu menipu, nak buat jahat, duduk sini. Rosakkan kawasan ni, dia hilang. Rosak kawasan ni, dia hilang. Personality dia hilang. Tu nama, kalau kau buka dalam internet, saya typekan Phineas Gage. Phineas Gage is actually terkenal. Saya Phineas Gage. Dalam Phineas Gage. Phineas Gage. Dia pun terkenal. Terkenal tapi dengan cara yang di odd. Dengan cara pelik. Bukan dengan cara betul, cara pelik. Dia tengkorak dia lepas dia mati, disedekahkan pula. Dia disumbangkan oleh adik-beradik dia kepada universiti. Jadi ni tengkorak dia lah ni. Saya letak gambar ni dekat saya punya WhatsApp punya ni. Betul orang kata, gambar siapa ni? Ni tengkorak dia Afzal apa? Ni tengkorak dia lah. Phineas Gage. Ini tu ada kesan atas ni. Ustaz ni. G-A-G. Phineas Gage. Phineas Gage. Kalau buka dalam internet pun sekarang ada. Dia punya ni. Phineas Gage. Ya. Ada gambar dia. Ni yang besi tu masuk ni ya. Macam tu. Dia memang terkenal. Tapi kisah dia lah menyebabkan orang tahu di manakah emotional and behaviour manusia. Gitu dia kat ni. Jadi apa nama kan ni. Memang dia terkenal lah. Dia besi yang cocok muka dia. Panjang besi tu. Masa tak buta. Dia sakit sikit lah kata. Tapi ni cara dia. Nampak? Macam tu tunjukkan. Pasal besi tu straight masuk keluar. Tapi dia tak rosak benda. Kecuali apa? Perangai. Jadi baik punya tak, dia pelik. Dia kata tak dia kata dia kata personality dia bukan the same guy. Macam tu saya cakap banyak. Kalau rosak ni mungkin saya jadi diam. Kan tak? Dia jadi benda tu perangai. Jadi itu Allah kata kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Janganlah dia terus menipu. Berbohong, berdusta. Lanasfa'an bin nasiyah. La illam yantahi, kalau dia tak berhenti, lanasfa'an bin nasiyah. Kami rentak dia pada ubun-ubun dia. Nasiyatin, ubun-ubun. Nasiyatin kadibatin, yang berbohong. Khati'ah, yang bersalah. Dan bahkan dalam ahli tafsir, dia sini patutnya kita kata ubun-ubun orang yang berdusta, orang yang bersalah. Logik macam tu. Tapi hanya Ibnu Katsir saja yang kata nasiyatu Abu Lahabin. Allah Taala kata naik tu nasiah Abu Lahab. Kadibatin fi maqulihi, khati'atin fi af'alihi. Mana bercakap bohong pada ni, nasiah ni berbohong pada percakapannya dan bersilap dalam perbuatan dia. Ni kawasan ni. Jadi kisah untuk kata nasiah ni tempat emotion and behaviour tadi, kita hanya tahu 1848 lepas kisah lelaki ni. Even setahun lepas tu lah, lepas kejadian yang berlaku pada dia. Dia kena pada dia Phineas Gage ni buat gambar macam ni, terangkan macam mana otak dia kena. So kawasan atas lah, kawasan ni. Kata ni, rosak kawasan ni, maka anda bukan lagi anda. Itu kita kata yang ni, itu gambar saya letak. Orang tanya gambar siapa? Saya kata saya ada bagi teka-teki. Saya kata teka lah, aku bagi hadiah. Banyak orang tak boleh jawab. Ada seorang siapa? Faris ni yang biasa datang tu. Okey, baik. InsyaAllah, okey. Pengumuman kuliah khas dalam bahasa Inggeris hari Khamis ini 8 suku malam. Ustaz Kamal Al-Makki. Tajuk Details of the Sirah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sila datang awal untuk senang cari parking. Kalau siapa datang awal boleh semayang dekat sini sebagainya. Mudah sikit. Okey. Kedua, Sabtu ini 11.30 pagi bersama pendakwah Ahmad Muaid. Dulu pernah datang tajuk dia Living Our Knowledge of Ad-Din. Dan ketiga, Yayasan Taklim dan Aris University akan menganjurkan beberapa kursus bersiri sepanjang bulan Jun dan Julai. Ada 4 kursus yang akan diajarkan oleh Dr. Isam Rajab daripada Syria. Dan 4 kursus berkenaan dalam bahasa Inggeris ni adalah Methodology in Seeking Knowledge, History of Akidah, Faith for Beginners dan Purification of the Soul. Sila dapatkan maklumat dan borang pendaftaran di pejabat Yayasan Taklim. Okay, wallahu ta'ala alam. Kita berhenti kat sini insyaAllah. Nanti kita sambung kemudian.